Bismillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, insyaallah kita sambung bab hati ya. Kemudian kita sambung kitab kita yang telah kita sebut sebahagian daripada bahagian-bahagian hati ataupun jantung ya. Kita telah sebut yang pertama tentang sadran, kedua qalban, dan ketiga fuadan. Fuadan sudah ya. Kemudian yang keempat belum lagi ya. Yang keempat syarafan. Syarafan mengikut dalam hadis qudsi firman Allah Taala, kata Allah, banaitu fi jawfi ibni adam qasran wa fi qasri sadran wa fi sadri qalban wa fi qalbi fuadan wa fil fuadi syarafan wa fi syarafan lubban wa fi lubbi sirran wa fi sirri ana. Dalam rongga anak Adam aku buat, kata Allah, dalam rongga anak Adam mahligai, dan dalam mahligai ada dada, dalam dada ada hati, dalam hati ada fuad, dalam fuad ada syarafan, syarafan, dalam syarafan ada lubban, dalam lubban ada rahsia, dalam rahsia itu aku, ana. Itu hadis qudsi, dan kita masuk pada syarafan. Syarafan ini umpama embun. Embun kerana dia tempat terbitnya cahaya mahabbah. Dalam ruang hati kita ada satu ruang dipanggil syarafan. Syarafan ini adalah tempat di mana terbitnya cahaya cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada para malaikat, cinta kepada hamba-hamba Allah yang salih, itu artinya bahagian hati yang bernama syarafan itu berfungsi, hidup. Kalau tidak, dia kelam, dia tersimpan, dia terpingit. Ini kita dapat lihat dalam surah Yusuf. Surah Yusuf pada ayat 30, dalil dia. Kita sebut dalil, tiap-tiap benda kita bercakap ni kena ada dalil. Ya. Qad syarafaha hubban, kata Allah. Pendek aja ayat dia. Qad syarafaha hubban, sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresap dalam lipatan hatinya. Cinta siapa? Cinta Zulaikha. Ya. Zulaikha jatuh cinta kepada Yusuf AS. Dalam istilah Al-Quran menyebut sebagai syarafan. Syarafaha, qad syarafaha hubban, itu artinya cinta. Jadi kita kena segarkan bahagian hati yang dinamakan syarafan ini dengan beberapa amalan lah. Yang pertama sekali, kita mesti perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti banyak selawat. Ya, itu satu kelebihan yang tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi khilaf di kalangan ulama. Sepakat mengatakan orang yang berbanyak kepada selawat kepada Nabi, maka dia akan jatuh cinta kepada Nabi. Bila jatuh cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Sebab Quran kata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu dakwa, kamu klaim, kata kamu cinta kepada Allah, ikut aku, fattabi'uni, nescaya kamu akan cinta oleh Allah. Nampak ya? Maka kita nak cintakan Nabi, kena selawat banyak kepada Nabi. Itu satu ketentuan yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat kepada Nabi, artinya kita juga berselawat kepada semua rasul-rasul Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalamu ajma'in. Ya, itu artinya. Maknanya Rasulullah Sayyidul Mursalin,
Bila kita selawat dekat Nabi, merangkumilah ke semua rasul-rasul, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam wa ajma'in. Semua rasul-rasul, nabi-nabi respon daripada makam mereka, ya, terhadap orang yang selawat kepada Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyakkan sembahyang sunat. Masih tekan sembahyang sunat lagi, paling penting, ya. Sebab pada sembahyang sunat ini kita sudah maklum, saya sudah sebut hadisnya. Boleh kita rujuk dalam hadis 40, ya. Dalam hadis 40 kita buka pada hadis yang 30 ke atas. 30 ke atas kita akan jumpalah hadis di mana Allah meletakkan sebagai suatu tanda orang-orang yang cinta kepada Allah ni, iaitu di mana dia akan melaksanakan pertama sekali perkara-perkara yang Allah fardukan kepadanya, dia akan buat dengan sungguh-sungguh. Sembahyang, sungguh-sungguh sembahyang tu. Ya, perkemaskan dia punya sembahyang daripada zahirnya, daripada batinnya, daripada frima rangkanya sampai kepada jiwa ruh sembahyang, sampai kepada hakikat salat itu dilakukan sebaik-baik mungkin, ditambah lagi dengan dia punya kualiti dan kuantiti solat itu sendiri. Antaranya bilang-bilang rakaat yang sentiasa bertambah, bukan pelan kurang, pelan bertambah. Ya, kalau zuhur tu dah pasti kita mesti tumpu sampai 12 rakaat. 4 sebelum, 4 fardu, 4 ba'diyah. Usahakan sampai jadi 12. Ya. Kalau asarnya 8. Sebelumnya 4 sebagai qabliyah, kita sebut qabliyah lah, sebenarnya tidak qabliyah. Bagi surah asar. Kemudian fardunya 4. Gitu, ya. Kalau isya dia mesti jadi, maknanya kena jadi 10. Isya tu kena jadi 10. Pertama kita buat fardu, kita buat pertama ni 2 yang asal. Maaf, dia kena jadi 12. Aisyah tu kena jadi 12. Sebelumnya 2, Aisyahnya fardu 4, ba'diyahnya 2, tambah lagi 4. Jadi 12 untuk Aisyah, ya. Jadi Aisyah dengan Zuhur ni special sikit. 12 ya. Itu kita kena lazim buat. Usahalah sampai ke situ, ya. Sehingga kita rasa ringan, kita rasa kita buat sembahyang sunat tu ringan, tak rasa berat, rasa cepat, tak rasa lambat. Baru ada cinta kita kepada Allah. Akan terasalah, baru masuk cinta. Hiduplah bahagian yang panggil syarafan tadi. Kita nak uji dia. Tapi kalau kita rasa malas, rasa berat, Allah banyak sangat dah buat, ya. Teringat kita berat, maknanya kita, bahagian syarafan yang kita sebut dalam hati kita, syarafan tu dia belum lagi aktif, belum berfungsi lagi, belum mendapat cahaya cinta. Faham, ya? Boleh nak uji, ya? Dia tuan-tuan buat. Kita kena gagah, paksa. Mula-mula kena paksa dulu. Apa pun kita kena paksa, ya. Pura-pura, kata Imam Ghazali, kan. Apa perkara kena pura-pura, gagah buat, ya. Lama-lama dia akan jadi apa? Akan jadi tabiat, kebiasaan. Lama-lama akan jadi apa? Kelaziman. Ya, kalau tak buat tak boleh. Macam kita mandi pagi, tak kena mandi pagi, tak mandi tak boleh. Kok mana pun kena mandi. Ya, kita makan nasi, makan apa pun kena makan nasi, kan. Kena macam tu dia nak, ya. Sampai macam tu. Jadi maknanya sampai kita rasa sembahyang sunat ni kalau kita tak buat, ada kurang tu mana-mana. Mesti kurang. Nah. Dia baru rasa dulu tu. Jadi ringan 12 rakaat untuk zuhur saja kita rasa cukup cepat masanya berlalu. Ya, habis ada 12 ni, ya. Ini kita kena buang dunia lah. Buang ketika kita sembahyang tu, buang dunia. Kita letak dunia tu sebagai satu benda yang mengganggu kita. Dunia yang tidak pernah setia taat kepada kita. Dunia yang tidak pernah betul janjinya. Ya. Dunia adalah takbiran Allah langsung. Tuhan takbir, bukan kita takbir. Ya. Itu kita sebut tadi awal-awal sebelum kita sembahyang, kita sebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca pelan-pelan sama-sama kita sendiri, baru Allahu akbar, takbir. Kita naikkan dulu haqqur rububiyah. Hak rububiyah tu kita angkat dulu, ya. Kerana dan alhamdulillahirabbil alamin itu berisi mengandungi takbir langsung daripada Allah. Jadi kita letakkan takbir langsung daripada Allah, maka bila kita sembahyang kita tak perlu lagi fikir pasal dunia kita. Kalau dunia ganggu kita, kita kata dunia ni Tuhan nak ganggu, Tuhan sendiri. Nanti apa-apa nak berlaku lepas sembahyang ni pun bukan kerja aku, kerja Allah. Kalau orang nak pergi kerja kan, cepat sangat nak pergi kerja, lambat.
Dia rasa sembahyang diganggu, buat sembahyang sunat ni tak ada nak pergi kerja. Fikir nak pergi kerja tu pun dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, kita tak boleh bergerak. Betul tak? Ada? Entah-entah belum bagi salam dah kita dah tersukur jatuh, tak boleh pergi kerja. Nampak ya? Kita kena letak macam tu. Hak kerja tu Allah punya. Apa nak berlaku nanti adalah kerja Allah. Sebab itu kita kena mengaji dulu dalam sifat 20 ni. Kita mengaji ada ilmu mantiknya, mengenal mungkin. Mungkin yang ketiga dia panggil mungkin sayujad. Sayujad, sin ya waw jim dal, sayujad. Mungkin sayujad ni satu perkara yang bakal akan ada dengan diadakan oleh Allah. Nampak tak? Satu mungkin, ataupun satu alam, ataupun satu era, atau satu zaman, atau satu keadaan yang hanya Allah saja yang akan menentukan wujudnya ataupun tidak. Nanti kita nak sembahyang duha nanti. Duha tu adalah sayujad. Dia belum datang lagi sewaktu duha, betul tak? Jadi kita nak sembahyang sayujad dan ni nak sembahyang waktu duha tu pun ketentuan Allah. Kalau Allah tak izin, kita tak boleh sembahyang subuh. Tadi ni subuh dah sembahyang dah, alhamdulillah. Ini mungkin apa subuh ni? Sekarang kita buat subuh ni mungkin apa? Masih subuh lagi kan? Ya. Mungkin maujud ba'dal adab, nama dia mungkin sekarang ni. Masa sekarang ni namanya dalam mengikut ilmu tauhid, dalam bidang apa nama mantik, dia panggil maujud ba'dal adab. Wujud sebelumnya tidak ada. Subuh baru wujud, sebelumnya tidak ada subuh. Tadi ada isya, betul tak? Nanti habis subuh ni masuk waktu syuruk naik matahari, masyrik, matahari naik syuruk, sudah masuk waktu syuruk, habis 28 minit, setengah jam lebih kurang, masuk waktu duha. Nak datang syuruk, nak datang duha tu bukan kerja kita. Itu dia panggil mungkin sayujad. Satu masa, satu era yang bakal diadakan, belum tentu ada. Jadi yang belum tentu ada nak fikir apa? Betul tak? Termasuk nak pergi kerja. Ya, habis sembahyang ni aku nak pergi kerja. Nak pergi kerja tu mungkin sayujad. Nah, aku boleh pergi ke tidak? Ini kerja Allah. Jadi kita tumpukan sembahyang kita. Ini dikendaki dengan bersungguh-sungguh. Solat kita tadi kita laksanakan. Jadi kita kalau terasa sembahyang kita itu rasa sedap, kita buat sembahyang kita rasa puas, ya, dan kita rasa ringan, tidak rasa berat, kita rasa cepat, tidak rasa lambat, itu artinya bahagian hati yang dipanggil syarafan itu sudah berfungsi, ada cahaya. Teruskan, pelihara cahaya itu, kekalkan dengan Nabi pesan apa? Istiqamah. Ya, kul amantu billah, kamu sentiasa jaga iman kepada Allah, istiqamah, berterusan. Jangan patah balik ke belakang, jangan niat nak kurangkan, jangan niat nak tinggalkan, jangan niat nak abaikan. Boleh tak? Barulah kita akan terasai kesan syarafan itu. Yang kata tadi, bahagian hati yang keempat. Bahagian hati yang kelima dipanggil ayat ada lagi tentang apa syarafan ini, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Az-Zumar ayat 21. Tadi kita sebut surah Yusuf ayat 30. Ada dalil lagi dalam Az-Zumar ayat 21, kata Allah, ya, tentang apa nama syarafan tadi ini. Saya tak bawa ayat di sini, insya-Allah cuma boleh rujuk. Kemudian kita masuk kepada yang kelima, ya, lubban. Lubban ini, di perkataan lub, orang yang punya lubban itu adalah ahlul albab, ataupun ulul albab. Dalam Quran sebut ulul albab kan? Ya, ulul albab ini sampai ke sini. Ya, ulul albab ni artinya sudah sampai kepada akal itu sudah berfungsi. Akal tu tang ni akal fikir, akal ghizi, ya, akal apa, merancang, akal menyusun, akal menyimpan. Ini bahagian ni ada lima akal, okey, 4 ada di sini, dia ada 1 di sini. Yang ni belum tentu lagi, ini belum tentu hidup. Kalau ini hidup, semua orang jadi Islam. Pasal ini tak hidup ni. Akal di sini dia panggil akal budi. Dr. Hamka panggil akal budi. Bahasa dia pandai, dia letak satu istilah yang cukup tepat. Profesor Dr. Hamka, ya, dalam tasawuf moden, kitab dia, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab tasawuf moden dia tulis. Maknanya akal budi ini bukan semua orang ada. Tak semua orang ada. Hatta orang Islam pun tak semua ada. Yang ada dekat ni, ya, dia belum sampai ke sini. Kalau sampai akal budi dia panggil
ulul albab. Nah, maknanya bahagian lubban di sini sudah berfungsi. Dia dapat menyimpan satu akal. Berkata Imam Ghazali mengatakan, akal adalah cahaya yang Allah jadikan, bukan letak tau, Allah jadikan di mata hati manusia. Nampak tak? Apa yang diklaim oleh Imam Ghazali ini tidak ada bantahan. Saintis pun tak bantah, ya. Daripada segi ilmiah, lahiriah, ulama-ulama sains pun tidak bantah. Memang ada di sini akal budi, akal yang sejati, yang betul-betul di sini. Akal ini sampai ke depan Tuhan. Akal ni tak sampai. Akal ni sampai dunia, ya. Sampai satu masa akal ni tak pakai dah. Yang empat ni kita tak pakai dah, ya. Walaupun dia bijak lagu mana pun, akal ni tak pakai. Dan dia akan sulam, dia akan suram, dia akan sulam, dia akan suram, dia akan tenggelam. Akal ni. Yang ini tidak. Yang ini kita bawa sampai depan Tuhan, terus sampai akhirat, terus sampai dalam syurga, insya-Allah. Bolehlah. Dan akan dijadikan sebagai satu pegangan orang-orang yang dul neraka akan menyesal kerana dia tak dapat bahagian hati. Kalau ada yang ni tuan-tuan, semua orang jadi Islam, satu dunia jadi Islam, ya. Maka itu kita kena aktifkan dia, kena aktifkan yang ulul albab ni dengan memperbanyakkan sembahyang malam. Kena sembahyang tahajud. Ubat dia tak ada lain tuan-tuan, sembahyang tahajud dia. Kalau tak sembahyang tahajud, tak jumpalah bahagian ni. Bahagian ni tak boleh hidup. Dia akan suram. Mungkin dia boleh hidup juga, tapi lambat, melalui proses-proses yang terlalu lambat, ya. Dan payah nak jumpa jalan tu dengan lebih mudah, ya. Dia kena melilau jauh baru nak jumpa. Tapi kalau kita tahajud terus, kita sampai kepada straight to the point. Ini dia kata tadi, ini ulul albab. Jadi firman Allah kita lihat dalam surah Az-Zumar tadi ayat 21, kata Allah, inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan yang menyedarkan orang-orang yang berakal budi. Tuhan kata, orang yang tidak ada akal budi, dia tidak dapat mengenal. Jadi kita dapat mengenal perbuatan Allah, mengenal sifat Allah, dapat melihat, ya, sifat-sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani Allah dapat melihat. Contohnya sifat Guzrat, dapat lihat langit bumi ini ada pencipta. Langit bumi ini bukan berjalan sendiri. Langit bumi ini disusun dan diatur, ditadbir langsung oleh Allah. Jadi kalau boleh nampak begitu melalui mata hati, itu maknanya bab bahagian lubban ini hidup. Itu artinya ahlul albab. Tapi orang-orang yang tidak ada ini, dia tak nampak. Dia nampak bila panas, bila nak hujan. Itu saja nampak ada. Awal hari ni panas sangat, ya. Kenapa hujan turun? Kenapa hari ni tak turun hujan? Dia duk kira hak dunia dia tak habis, ya. Dia tak nampak di sebalik, ya, kewujudan matahari, di sebalik kewujudan hujan dan sebagainya adalah satu perbuatan penciptaan yang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Maka tu Allah suruh kita sembahyang sunat duha nombor 2. Nampak tak? Jangan tinggal sunat duha. Sunat duha ni lebih besar daripada langit dan bumi dan segala isinya. 2 rakaat sunat duha lebih besar daripada langit dan bumi dan segala isinya. Dia punya martabat tu, ya. Nombor 2. Nombor 1 tahajud, nombor 2 sunat duha. Jangan tinggal. Boleh tak? Kalau kita buat begitu, lazim insya-Allah. Dan sunat-sunat yang lain kita perbanyakkan. Dalam hadis kudusi juga, di mana saya pernah baca banyak kali, dalam kitab-kitab kita dah pernah baca, dan kitab kita pun ada sudah ini. Kalau Allah sudah, apabila kita telah perbanyakkan, sudah buat, Tuhan suruh kita buat yang fardu kita lakukan, yang segala diwajibkan kita laksanakan, segala diperintahkan kita buat dengan sempurna, dan kita susuli lagi dengan perasaan tidak puas hati, aku nak dekat lagi dengan Allah, aku nak cari jalan bagaimana dekat dengan Allah, maka dia perbanyakkan amalan-amalan sunat dia. Apabila dia perbanyakkan amalan sunat, macam contoh tadi, banyaknya sembahyang tahajud, bangun tahajud sekurang-kurang 2 rakaat, sekadar memerah susu kambing, kata Nabi. Sekadar 2 rakaat pun jadilah, boleh bangun untuk tunaikan 2 rakaat sebelum masuknya subuh. 2 rakaat kita boleh bina, itu pun dah cukup bagus, dah cukup baik, Maka kata Rasulullah, kata Allah SWT dalam hadis kudusi ini, kalau sudah diperbanyakkan sembahyang sunat tadi ini, maka aku cinta kepadanya. Itu dia. Nampak tak? Bila aku cinta kepadanya, apa jadi?
Kalau Allah dah cinta dekat kita ni jadi apa tuan-tuan? Masya Allah, ya, Allah pegang kita langsung. Pegang. Nanti kita akan cakap bab yang kita mengaji hari ini ada punya kontak, ada link dengan apa yang kita nak cakap, yang kita terang ni, ya. Jadi maknanya kalau sudah Allah cinta kepada kita, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila Allah sudah cinta kepadanya, maka dia mendengar. Dengan aku dia mendengar. Allah pegang telinga dia, Allah kontrol pendengaran dia. Nampak tak, ya? Allah jaga pendengaran yang haram Tuhan pelihara. Kita nak jaga sendiri kita tak boleh, sebab lakum adu mubin, ada syaitan tak pernah berhenti, tak pernah cuti, ya. Sahabat Nabi tanya dekat Rasulullah, tanya dekat Muaz bin Jabal, ya Muaz, syaitan ni tidur lah? Syaitan ni tidur lah? Nah, Muaz kata kalau syaitan tidur, kita tentu boleh berehat. Hari ni kita tak boleh berehat, nampak, ya? Kita sentiasa diganggu, ya, diganggu gugat dengan berbagai-bagai macam kesibukan duniawi kerana syaitan tu tak tidur. Maka itu kita kena tidur. Satu hari, dalam siang hari pun kena tidur. Dia panggil qailulah. Tidurlah, kata Nabi, kerana syaitan tak tidur. Iblis dan syaitan, kuncu-kuncu syaitan di bawah dia, tentera dia semua tak tidur. Ya, kita tidur malam, dia tak tidur. Malam pun dia tak tidur. Ya Allah, nah, dia pegang kita. Bangun tak bangun tahajud, dia dah jaga dah. Dia dah pegang kita dah, tak payah tahajud dah kita. Tidur bila. Nampak? Janji hang tidur cukup, pergi sembahyang subuh tu dah. Nampak tak? Dia kata. Dah sampai subuh kita hang tidur lagi, tak apa bagi dia sembahyang, hang tak payah. Hang buat di rumah lah. Tengok dia pergi mana. Nampak? Sampai buat di rumah dia, kita tunggu lagi dekat-dekat nak habis baru hang buat. Dapat 2 rakaat saya subuh tak lagi 2 apa. Tak payah buat sunat. Nampak? Janji hang buat subuh 2 rakaat sudah, walaupun di rumah, walaupun di hujung-hujung waktu. Tengok. Penasihat utama. Kok mana pun dia nak bagi kita kurang, nak bagi kita jauh, nak bagi kita tertinggal daripada Allah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan. Maka itu diambil kira, kita perbanyakkan. Yang kita sebut luban tadi, kalau kita nak jadikan luban tadi ini, kita mesti perbanyakkan sembahyang sunat, amalan sunat, dan ditambah dengan zikir-zikir. Ini zikir ni saya nak buat tuan-tuan buat. Allah akan sayang dekat kita. Nabi kata 2 perkara ni orang tak senang masuk syurga. 2 perkara ni orang tinggal. Nabi kata cukup senang, pasal 2 perkara ni orang boleh masuk syurga. Senang. Tapi sembahyang kena buat lah, jangan buat dia pula. Nabi kata yang tu kau buat tu sudah, lain tak payah. Jangan salah faham pula. Bagi peringkat kita ni yang duk mengaji ilmu tasawuf ni, memang kita perkara hukum haram halal ni kita dah jaga betul tak, ya? Baru kita boleh cakap pasal tasawuf. Peringkat makam kita bercakap ni. Jadi maknanya peringkat tuan-tuan ni, saya nisbah tuan-tuan macam itulah, darjat pangkat tuan-tuan, martabat tuan-tuan sekarang ini sudah boleh menerima hakikat ini. Artinya 2 perkara yang Nabi kata ni memang manusia, orang Islam abaikan. Cukup mudah. Pertama sekali, tiap ni ada hadis sahih ni. Tiap waktu sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Bukan 33, 30 aja. 10 subhanallah, 10 alhamdulillah, 10 Allahu akbar. Tu aja Nabi kata. Bukan 33, 10. 33 tu hadis lain. Nampak tak, ya? Yang ni Nabi kata mudah masuk syurga. Tiap waktu 30, 10 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 10 cukup cepat. Bukan 33. Seorang 10, satu 10 kali. Tak boleh. Ya. Bukan 100 kali, ya. Kalau kita kata 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, kalau tuan-tuan boleh buat yang tu lagi special lah. Betul tak? Boleh buat yang tu lagi special lah. Ini yang paling kurang ni. 10 saja, tak banyak. 10 kali subhanallah, 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 subhanallah. Satu nafas, tengok, 10 habis. Alhamdulillah, 10 habis. Kemudian sebelum tidur, sebelum tidur, yang ni kena 33. Nampak tak? 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 34, Allahu akbar. Saya baru bawa khutbah ni. Ni bab ni saya bawa dalam khutbah Jumaat. Bawa hadis dia.
Ada dua perkara yang diabaikan manusia, tak nampak benda ni, yang boleh memudahkan dia masuk syurga. Confirm tuan-tuan. Kalau kita buat dua perkara ini dengan rutin, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan cermat, dengan perlahan, jangan gopoh apa dia? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tak mau. Ini tak jadi pakai lah, tak guna lah. Tak, dah 10 pun nak gopoh lagi lah. Dah 33 pun dia gopoh. Ya. Imam-imam duk baca kan, subhanallah, 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 subhanallah. Jangan duk ikut, nampak tak? Kita pintas pergi klaim, jangan duk layan dia. Nampak dah? Ini nak bagi jadi kerja ya. Hang jadi imam jadi kerja. Nampak tak ya? Bunyi yang tu sudah. Dia sendiri tidak hayati itu. Kalau dia hayati, dia akan jaga betul. Mahal subhanallah tu, cukup mahal. Ya. Tu dia. Sampai ada hadis, dalam hadis 40 Imam Nawawi ambil satu hadis berkenaan dengan subhanallah alhamdulillah. Dua perkara ni. Subhanallah alhamdulillah. Dua perkara ni cukup tinggi ya. Ya, baik. Habis. Jadi kita masuk lagi yang sesudah kita sebut sebagai luban. Selesai. Kita masuk kepada sirran. Sirran ni rahsia. Dalam luban, bahagian cinta tadi, mahabbah tu, dia ada luban ni tempat terbit tauhid tuan-tuan. Tauhid. Tempat terbit tauhid ataupun cahaya fana pada Allah. Ya. Tempat terbit tauhid. Di situlah tempat terbitnya tauhid. Apa dia tauhid? Tauhidul asma'. Ilmu yang Allah ajak awal-awal kepada Nabi Allah Adam AS. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Mula-mula Allah Ta'ala ajak kepada tu Adam ilmu asma'. Asma' itulah yang nak ada dalam diri kita. Betul tak? Jadi kita perbanyakkan luban ni. Di samping kita sembahyang tahajud, kita sembahyang sunat duha, perbanyakkan zikrullah ya. Zikrullah mesti perbanyak untuk kita mendawamkan supaya bahagian luban ini wujud cahaya tauhid. Baru kita akan nampak kebesaran Allah, pekerjaan Allah yang penuh dengan hikmah. Kita tak nampak pekerjaan Allah dengan kekurangan. Kita nampak semua pekerjaan Allah ada hikmah. Baiknya hikmah, yang tak baiknya hikmah pada penilaian kita lah. Tapi pada sisi Allah semuanya baik. Dia mau sampai dulu tu. Barulah bahagian luban ini berfungsi dengan baik. Kita berpindah lagi kepada sirran, rahsia. Rahsia Allah ni adalah sebagai cahaya baqa dengan Allah, yakni kekal dengan Allah. Ya, kita kekal dengan Allah ni maknanya kita kekal akidah, kita kekal sampai kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kekal artinya kekal iman dan tauhid kita kepada Allah. Tubuh kita tak kekal lah, jasad kita tak kekal, betul tak? Tapi yang kekal apa dia tuan-tuan? Tauhid kita, cinta kita, ya, kekal sampai ke depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita dengan Allah, baqa itu kekal. Ini dapat kita lihat dalam surah Taha ayat 7. Kata Allah, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sirra wa akhfa. Tengok Tuhan sebut, kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Rahsia inilah, macam kata Nabi, Allah ada 90, Allah ada 3,000 nama yang telah dizahirkan. Yang tak dizahirkan banyak lagi lah. Yang Allah zahirkan pada makhluknya 3,000 nama. 3,000 nama ya. 1,000 Allah telah serahkan kepada malaikat. Malaikat duk zikir dengan 1,000 nama. Itu malaikat punya. Ya. 1,000 lagi kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam wa ajmain. Semua rasul ambil 1,000. Ya. Tinggal lagi 1,000. 1,000 Allah serahkan kepada malaikat, 1,000 Allah serahkan kepada para rasul-rasul, nabi-nabi ya. Itu dia. Kemudian yang lagi 1,000 ni maknanya Allah ambil sebanyak 900. 900 ini Allah serahkan kepada wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang bertaraf wali. Dia tahu guna nama-nama Allah ada 900. Nampak dah? Jadi 100 saja, 900 ini Allah sebut dalam kitab-kitab yang diturunkan daripada langit.
Semua kitab-kitab di muka langit ini, termasuk antaranya Al-Quran, ada 90, ada 900 nama ni Tuhan letak. Jadi 2,900, tinggal 100. 100 nama ni 99 Allah dedahkan melalui lisan Nabi habaq kat kita. 99 nama ni buat selection Allah, Rasulullah bawa 99 ni satu selection daripada Allah untuk umat Muhammad. Jadi tinggal satu tu rahsia, satu tu ada dalam sirran. Rahsia ni Allah akan serah kepada setiap hambanya yang terpilih, bukan semua orang dapat. Ya, kita nak sebut tak boleh, saya nak sebut pun tak reti. Ya, tapi rahsia itu masing-masing akan dapat rahsia ketuhanan dalam diri dia. Bagaimana dia menilai Allah, ini terserah kepada rahsia yang Allah bagi kepada dia sendiri. Bukan kita boleh sebut apa jenis rahsia tu. Ini satu pilihan yang cukup tinggi nilainya. Jadi satu tu kita nak kena cari. Nak cari satu tu. Ya, yang kata Allah tadi ini kita kena perbanyakkan pula. Amalan sunat juga, jaga sembahyang witir. Nampak tak? Sembahyang witir ingat tinggal. Kedua, baca Quran kena rajin. Baca Quran. Ya, hari-hari kena baca Quran. Pagi sekali, petang sekali. Sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Pagi sekali, petang sekali. Bagi jadi. Pagi nanti kita balik saat ni ke rumah, waktu duha, buka Quran. Sepatutnya lepas subuh, habis sembahyang subuh tu kita sambung Quran. Jangan zikir dah, jangan zikir lain, ya. Habis sembahyang subuh tu imam pun dah baca doa, dah bagi salam semua, kita pergi ambil Quran baca. Sampai matahari naik, sampai masyrik. Nampak tak? Itu waktu yang paling tinggi dia akan datang dalam kubur menyelamatkan kita daripada azab kubur. Quran yang kita baca lepas subuh tu. Lepas subuh tu. Tinggi nilai dia, ya. Hari ni kita ada kuliah, kita tak baca lah, tapi kita balik saat ni kena baca. Ya. Bagi jadi juga. Sebelum duha, waktu duha ni bagi jadi baca Quran. 2 muka, paling kurang. Boleh tak? 2 muka. Banyak mana ayat dia tu dah kira 2 muka tu. Bagi jadi 2 muka. Yang ni siapa bahajak 2 muka ni? Al-Allamah Fahamah Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Ajak dekat anak cucu dia semua. Nampak tak? Ya. Hampa jangan tidak, tiap-tiap pagi kena baca 2 muka. Dia tak kata berapa ayat, abang 2 muka sudah. Nampak tak? Ya. Berapa ayat dalam tu itu bab lain. Paling kuranglah 2 muka. Jangan orang betul-betul 2 muka. Ya. Bawa lah lebih sikit, apa salahnya? Paling kurang minima 2 muka. Petang pun 2 muka, boleh tak? Nah, baru Quran tu boleh khatam. Dan baca Quran, tengok Quran, walaupun kita hafaz Quran. Nampak ya? Orang hafaz Quran pun kena buat kerja tu. Dia kena tengok mushaf. Tengok mushaf ni ada urusan lain dengan saraf kita, ada urusan lain dengan darah kita, ada urusan lain dengan roh kita. Itu kena jaga tu dah. Macam orang sujud lah, sujud sembahyang tu tuan lah. Orang kapiak dikaji-kaji pasal apa orang Islam ni sujud ni, ya. Sembahyang sujud tang mana, ya. Dia kata sujud ni ikut orang tu lah. Dia kaji punya kaji. Saya pun tak ingat dah habaq kat tuan-tuan lah. Cuma secara rambang kita baca jumpa benda tu, ya. Tak silap saya dalam 26 penyakit dia boleh rawat sujud saja. Sujud tu boleh rawat 26 penyakit. Lagi banyak kita sujud kepada Allah, lagi mula ringanlah kita daripada penyakit ni. Mungkin terawat penyakit-penyakit di sendiri, ya. Sebab darah naik kepala. Darah tu akan naik kepala, dia sampai kepada urat-urat saraf yang halus, dia akan mula menjana kepada saraf-saraf yang lain, menyebabkan kita punya organ-organ dan juga saraf-saraf sendi-sendi kita semua akan berfungsi dengan baik. Dia mula punca pada kepala kita. Hari ini kepala kita kurang darah tu tak masuk betul. Dan urat-urat halus ada 7,000 urat halus. 7,000. Bukan 700, 7,000 urat halus. Orang kasar tak kira ni. Nampak ya? Tak ada. Urat-urat halus ni semua berfungsi untuk seluruh jasad kita tadi dipegang oleh kepala kita. Sebab tu Islam kalau kisah potong kepala, habis. Potong kepala semua terhenti habis, tutup semua, tutup habis semua, ya. Jasadiah, alam jasadiah padam, musnah. Itu dikidaki di sini. Jadi makanya kita perbanyakkan sujud kepada Allah, dan untuk mendapat siran ni kita sebut tadi ini sembahyang witir jangan tinggal tuan-tuan. Confirm bagi jadi paling kurang 3.
Boleh satu, Nabi kata ada hadis satu, tapi kita buat tiga, jangan bagi je satu. Nabi kata satu ni emergency atau orang yang uzur sakit sangat lah, orang COVID dia dah kena tidur kan, macam mana nak buat lah. Tu lagu ni lah. Kawan Allah kata kat saya lagu tu, Ustaz saya dia ni ustazah ni, dia kata punya sakit atau nak habaq lah kena COVID ni, dia kata nak sembahyang tu punya susah, nak sembahyang duk tunggu, dia kata bila masuk maghrib nak tunggu isya tu punya seksa, sakit. Daripada maghrib nak tunggu waktu isya tu rasa cukup lambat, dia kata. Nampak? Tambah nak fikir buat witir malam, ya Allah lagi susah, macam mana nak buat? Dia pun tak tahu lagu mana nak bawa witir ni. Ustaz bagilah tip sikit. Ustazah ni tak itu, alhamdulillah ustazah yang lapang dada tawadu. Boleh saya kata lagu ni habis hang sembahyang isya, hang sembahyang ba'diyah isya, boleh tak? Niat ba'diyah isya lah, bukan niat witir. Niat ba'diyah isya, aku sembahyang ba'diyah isya. Habis ba'diyah isya, buat satu rakaat witir, habis tidur, habis. Malam tak payah bangun lah, tunggu subuh ya. Nampak? Tu dah. Itu cara dia. Jadi kita ada juga kapit, sebelum satu tu ada dua kapit. Yang kata kapit yang awal tu mukadimah dia tu adalah sembahyang ba'diyah isya. Itulah. Jadi ba'diyah isya itulah yang jadi dua sebagai mukadimah. Tapi bukan dimah witir. Mukadimah tu kita letak sebagai mukadimah, sebenarnya dia adalah ba'diyah isya. Faham ya? Boleh kan? Boleh faham ya? Kena buat satu. Ini dah sangat-sangat kita emergency lah. Dah memang sangat-sangat uzur, dah tak ada cara nak buat, dah nak buat juga. Tu. Tapi kalau kita yang sihat afiat ni tuan-tuan, boleh makan, boleh tidur, boleh bangun. Boleh makan, boleh tidur, boleh bangun. Alhamdulillah. Tak boleh makan lain lah. Boleh makan, tu sebut istirahat dulu. Boleh makan, boleh tidur, boleh bangun. Dia dah. Tiga, jangan tinggal ya. Jangan tinggal tiga ni. Bagi jadi tiga ni. Ya. Nak rajin lagi, tambah lagi 5. Nak rajin lagi, tambah jadi 7. Itu dia ya. Sampai kita rasa lazat, seronok aku sembahyang witir ni. Sebab sembahyang witir ni sembahyang yang paling disukai oleh Allah, sebab dia bergulung, dia bergantung langsung dengan sifat Allah, iaitu sifat Allah yang Maha Asa ya. Jadi maknanya witir itu tunggal. Jadi Allah tunggal ya. Sebab dua waktu ni, maghrib dengan witir ni antara yang paling disukai oleh Allah ya. Sehingga ba'diyah maghrib kalau orang tinggal pun menyusahkan dua malaikat ni, malaikat kiri kanan kita ya. Itu kita nak ambil parah. Jadi makanya siran ni artinya kita nak jaga rahsia Allah SWT, kita sembahyang witir, jangan tinggal ya. Termasuk kita buat tadi, iaitu dengan memperbanyakkan zikrullah juga, masih perbanyakkan zikrullah, jangan tinggal, perbanyakkan tasbih kepada Allah sebanyak-banyak mungkin. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbil azimi wa bihamdih. Yang tu kena banyak, kalau boleh bagi ada dalam kita punya bank akhirat 80,000, boleh tak? Subhanallahil azimi wa bihamdi, subhanallahil azimi wa bihamdi, 80,000. Qul Allah 70,000. Dua ni lah. Ini cukup masyhur dua-dua ni ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 80,000. Satu cikgu besar pencen, alhamdulillah ya. Saya salut. Dia kata saya habaq kat ustaz, saya habaq kat tuan-tuan lah. Bukan dia suruh habaq pun, dia habaq kat saya lah. Saya dah buat apa nak buat lagi. Sekarang saya sudah macam ustaz bagi nasihat tu, dia kuliah saya ikut lah, tak pernah tinggal lah ya. Dia kata apa, ustaz ada syur kan, anjurkan supaya dibuat tasbih subhan rabbil azim bihamdi 80,000. Saya dah buat dah satu kos habis dah 80,000. Dia sekarang saya kata kena buat kos yang kedua lah. Buat kos yang kedua. Nampak? Dan buat kos yang ketiga. Jangan berhenti lah. Kos yang pertama 80,000, habis tu buat kos yang kedua pula 80,000, buat lagi kos yang ketiga 80,000. Boleh tak? Oh, kaya habis. Ini kita tak cakap, tak pernah kata dia ahli syurga, tak kata ahli syurga kat dia tu. Nampak tak? Tapi kita tak nafikan dia ni ya. Orang yang pasti mendapat rahmat Allah sebab Nabi janji sendiri. Itu dia, nampak tak? Itu dia antara kebesaran. Kemudian dia kata, selain daripada subhanallah ni, apa saya nak buat lagi?
Tengok dia tanya lagi. Nampak? Saya ada masa pencen banyak Ustaz. Masa saya banyak. Ya. Pertama saya dah pencen, kedua saya sihat. Ya. Boleh makan, boleh minum, boleh tidur macam biasa. Dia kata, ya. Boleh lagi ikuti kuliah, masih lagi boleh ingat ingatan hafaz lagi masih tersimpan dengan baik. Jadi apa yang boleh saya buat? Saya kata stok. Stok. Bukan stok exchange, stok akhirat. Stok akhirat 70,000 suratul Ikhlas. Buat. Niat kepada Allah. Niat, ya Allah, Kau panjangkan umur aku nak penuhi zikir qaul Allah 70,000 kali, ya Allah, Engkau izinkan. Minta izin kepada Allah. Jangan kata aku nak boleh buat, ya. Minta doa kepada Allah, minta izin. Ya Allah, Engkau bantu tolong aku bagi jadikan 70,000 ni. Tak ada. Dulu tok-tok kita ada buat lah, tok nenek kita lah. Tok-tok kita pun tak, nenek kita dulu buat. Bila masak kari, masak gulai, pakai apa? Asam jawa. Asam jawa dulu ada biji, asam jawa lagi tak ada biji lah. Pasal pembuang biji lah kan. Tu dah orang nak cepat, zaman instant. Ya. Dulu asam jawa tu, biji asam jawa tu dia tak buang, disimpan. Bukan nak buat gulai lagi dah. Biji tu pun kira kalau Allah. Hari ni yang gulai dia masak, biji asam jawa tu dia kira ada kalau Allah, masuk dalam periuk, simpan, periuk buruk, simpan. Nampak tak? Tengok penuh satu periuk biji asam. Tok saya tengok biji. Tok buat apa biji asam ni? Yang ni lah dia kata. Dulu ni tok nek, tok guru kita duk pesan. Dia kata, ya. Kena zikir kalau Allah bagi banyak. Besok buat, dia kata. Buatlah. Yui, panggil saya Yui. Nama saya Idrus. Kalau belah Kedah dia panggil Idrus. Nampak? Belah Tanjung panggil Wahab. Nampak? Dalam surat panggil Hasan. Keluarga saya, adik kakak semua panggil Wahab, Abdul Wahab. Tak jadi Abdul Wahab, Abdul Wahab. Kalau pergi belah Kedah, belah Kuala Ketir, belah apa nama Padang Tembusu, Sungai Petani, ya, dia panggil Yuh Idrus. Sekarang pupu saya panggil Idrus, isteri saya terkejut. Awak dia panggil Idrus kat bang? Isteri saya tak pernah habaq ke isteri saya pun cerita ni. Awak dia panggil Idrus kat bang? Dia belah Sedah ni, Tok panggil Idrus. Semua pakai ikut habis. Nampak tak? Jadi maknanya Yuh, besok Yuh buat dulu ni tau. Dia kata, biji asam buat. Nak cari tak nak biji asam lah. Tak apa, kita ada biji tasbih, betul tak? Pakai tasbih lah. Tasbih koka orang bagi kan, 2-3 lekak tasbih. Manfaatkan, boleh tak? Orang bagi balik pada Mekah bagi tasbih, manfaatkan tasbih tu, dia pun dapat pahala. Ya, tu dia. Jangan rendam tasbih tu minum air sudah. Yang tu ya. Jangan buat silap begitu pula. Takut dia rendam tasbih minum air. Yang tu jangan minta kat tu lah. Yang tu dah jadi GBT ya. GBT ni kita tak boleh ada. Kita kena tolak. GBT ni satu di antara perkara yang akan merosakkan kita punya akidah. Saya terangkan pada tuan-tuan ingat Taurut, GBT ya, dua perkara jangan ada ya. Baik. Kita sambung sekarang. Masuk kita kepada yang ketujuh, dia panggil ana. Dalam sirrun ada ana, aku, kata Allah. Dalam rahsia tu ada aku, kata Allah. Yang ni aku tempat tajalli. Bila Allah tajalli dalam hati kita, kita tak nampak lain dah tuan-tuan. Kita tak nampak lain dah, yang kita nampak Allah saja. Nampak tak? Cantik ya. Inilah kita nak baca pagi ni. Tak sampai hari nak baca lah. 45 lah kan, masa berjalan begitu pantas ya. Cuba kita nak terang habis. Yang ketujuh ni dia panggil apa? Habis. Yang tujuh ni dia panggil las. Yang ketujuh tu dia panggil anak. Jadi ada 7 bahagian dalam jantung kita, dalam dada kita, dada kita ya. Ada 7 perkara tuan-tuan ya. Yang ketujuh dia panggil anak. Ini firman Allah dapat lihat dalam surah Toha juga ayat 14. Toha ayat 14 kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan daku dan dirikan salat untuk mengingati daku. Toha ayat 14. Ini dalil dalam hati pengabih. Kita buat khulasah balik secara khulasah ya. Kata Allah,
aku jadikan rongga anak Adam. Anak Adam ni mula-mula aku buat satu rongga dada dia, dia panggil apa? Mahligai. Orang Melayu panggil apa? Raga. Jiwa raga. Dia tak? Awal-awal ibu raga dalam dada lah. Dia tak? Nah? Sebab dalam raga tu ada jiwa. Tu panggil jiwa raga. Dia tak? Nah? Okey, dalam raga tu pula kata Allah Subhanahu Wa Taala ada dada, dia panggil sadran. Sadran. Afaman syarahullahu sadrahu. Quran sebut sendiri. Apakah tidak aku lapangkan dada? Dada. Dalam dada apa tadi? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum. Ada pula qalban. 3. Nombor 1 dada, nombor 1 sadran, nombor 2 qalban. Dalam raga tu ada nombor 1 dada, nombor 2 qalban, nombor 3 fuad dan fuad. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Afidah, fuad. Nampak tak? Afidah ni kalau tak ada, tak faham. Orang kapiak tak ada lah afidah ni. Tak ada. Kalau ada, dia beriman dah lah. Dia tak nampak ada apa dah. Pagi, petang, siang, malam. Dengan dunia dia lah. Dari tu kan, pagi-pagi bawa anjing berjalan, nampak tak? Besok anjing pun tak ada, dia pencari jenuh. Duk fikir, duk perhati, tengok, ya Allah, kau bagi petunjuk dekat aku. Allah, kau besarnya rahmat hidayah kau bagi kepada aku, ya kekalkan. Moga-moga kau kekalkan aku dalam tauhid, dalam iman, dalam takwa kepadamu, ya Allah. Boleh tak? Minta kepada Allah, ya. Jangan kita rasa bangga tau dengan apa kita dah dapat tu. Silap. Dia boleh berubah sat dah. Boleh berubah dalam sekelip mata. Masya-Allah, ya. Tu dah. Apa nama, apa yang kita sebut sebagai apa nama? Adik Hasan Al-Banna, Jamal Al-Banna terjun keluar daripada Islam. Nampak tak? Tak mau Islam, tak mau. Dia jadi sekular, ikut pemikiran siapa? Mustafa Kamal Atatürk. Ya, Hasan Al-Banna, ulama besar. Adik dia Jamal Al-Banna. Nampak tak? Tu dia. Teruk mati dah, nikah dengan orang Kristian, masuk Kristian, tinggal Islam, masuk Kristian. Bahawasanya dia pun masuk pengajian Islam, ada masuk maktab, masuk kolej Islam. Nampak tak? Pengajian Islam, faham Al-Quran, hadis, tapi terjebak. Jangan kata dia adik Profesor Hamka. Adik Profesor Hamka sendiri tinggal tak ambil Islam, tinggal, ya. Bapa, abang dia ulama besar, adik dia. Sayanglah adik Hamka. Tu kita nak jaga tu lah. Jangan kita bangga tu apa yang Tuhan dah bagi kita tu, jangan kita bangga. Tapi kita minta supaya Tuhan pelihara, ya Allah, jagalah iman aku, jaga ketakwaan aku, ya Allah. Nampak tak? Ya, nak jaga iman, nak jaga takwa, jaga solat. Boleh tak? Tu dia, itu ya jawab dia. Iman kita akan kekal terpelihara baik, tuan-tuan. Jaga solat. Solat tu buat elok-elok. Tiap-tiap kali solat tu kita buat betul-betul. Ambil martabat yang pertama lah. Martabat pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang martabat yang pertama tu artinya seolah-olah kita tengok Tuhan. Jadi kita buat elok lah. Bila kita tengok Tuhan duduk depan kita, kita akan buat elok. Betul? Apapun kerja, kalau ada orang berdiri depan kita, kita akan buat elok lah. Ni bos duduk tengok. Betul tak? Bos duduk depan kita, kena buat betul. Ya, kita duduk buat kerja, dinding bos tu cermin, dia duduk dalam tak? Kita duduk nampak dia duduk dalam tu. Kita akan buat kerja elok. Betul tak? Itu dia. Seolah-olah maknanya perangkat yang pertama kita dapat pun jadi dah. Pertama ni apa dia kata tadi ni, seolah-olah kamu tengok Tuhan ni, kamu akan buat ibadat tu sempurna. Cukup dengan rukun, dengan syarat dia, dengan bacaan dia. Nampak dah? Ya. Dengan syarat-syarat perbuatan dia, semua kita jaga. Saya banyak tekan bab ni lah. Banyak tekan bab ni supaya kita punya sembahyang kalau betul, baru semua jadi cerita. Kalau sembahyang tak betul, habis dia tolak semua. Betul tak? Ya. Nak jaga dua sembahyang ni. Dua perkara nak jaga dalam sembahyang ni. Pertama, jaga bacaan-bacaan dia yang 5 tu jaga. Rukun yang 5 tu jaga. Yang tu kita maintain betul-betul. Master betul-betul, ya. Yang kedua, pekerjaan sembahyang tu, sujud tu bagi betul. Sujud tu. Yang lain senang, rokok senang, berdiri lagi senang. Sujud tu banyak tak betul.
Banyak tak betul tu dia nah. Tu kita tekan balik tu nah. Banyak yang tak kena, jenuh duk kena tegur ya. Itu nombor dua perkara tu hangpa boleh jaga yang tu elok-elok ya. Saya kalau sembahyang sunat duduk belakang tu perhati kaki tu dia nampak kaki orang duduk sujud. Allah, ramai yang sujud tak betul nampak tak? Masya Allah tuan-tuan, bila sujud tak betul sembahyang tu tak ada lah, sembahyang tu tidak wujud. Sembahyang tidak wujud makna kita tak sembahyang. Bila kita tak sembahyang bala turun, nampak tak? Tu umat Islam kena bala habis-habis tak habis-habis duk turun bala musibah ni ya. Bukan pasal ekonomi, bukan pasal politik, bukan pasal parti dah ya, bukan pasal kaum dah. Semua tu daripada Allah. Allah nak tolong kita, nak jadi lagu mana? Allah nak bagi kecut orang kafir tu, nak bagi takut depa tu Allah juga. Tuhan pegang ubun-ubun depa, nampak tak? Betul tak? Ya. Sebab tu Nabi kita jangan takut waktu dia perang Tabuk, nak lawan dengan tentera Rom, 400,000 tentera Rom ya. Tentera Islam berapa? Tentera Islam baru 52,000 orang. 52,000 nak lawan 400,000. Nampak tak? Tapi umat Islam yang pergi turun dengan Nabi tu, tak ada seorang pun yang kata takut depa ramai. Rasulullah jangan pergilah, depa ramai, kita surrender, biar pergi ke depa. Dah, turun. Kita turun juga. Semua yang turun dengan Nabi tu punya satu saja. Hati-hati si kafir yang nak perang dengan kita tu siapa pegang? Nampak tak? Allah boleh kecutkan depa. Jiwa depa tu Allah boleh kecutkan hati dia. Betul tak? Ya. Allah boleh kaku dengan tangan-tangan dia dan kaki dia. Betul tak? Allah boleh hentikan jentera-jentera dia, alat-alat peperangannya. Boleh tak? Tengok dia pergi marah. Dia mau lagu tu. Ya. Kalau Allah tak izin mana boleh? Minyak, kuasa minyak tu siapa pegang? Ya. Kuasa angin tu siapa pegang? Kuasa api tu siapa pegang? Kan Allah tu. Ya. Kita bergerak, ya. Takdir Allah, elok 3 suku dah sampai dekat Tabuk dah, tentera Rom lari. Tentera Rom lari. Depa nampak tentera Islam 3 kali ganda. Depa nampak tentera Islam duk mai tu 3 kali ganda. Makna kita 1 juta tentera Islam turun. Kita tak boleh. Depa pula kata depa pakat lari habis. Jadi menang percuma, tak dapat patah balik gitu. Cuma mati depa, ada mati-mati itu yang mati dalam perjalanan sebab terlalu panas. Depa bergerak jauh, terlalu panas ya. Dalam peperangan Mu'tah. Perkataan Mu'tah, peperangan Mu'tah juga sama kan. Di mana tentera Islam 3 mati kan. Yang pertama Ja'far bin Abi Talib, 2 tangan kudung, 2 kaki kudung. Nampak tak ya? Kemudian dia cantai kepala dah. Nampak tak ya? Ja'far, abang Sayyidina Ali. Jatuh bendera, tangkap Zaid bin Harisah. Zaid pun dia potong tangan, potong kaki, baling lebing, jatuh. Nampak tak? Jatuh lagi bendera. Sambat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid baru masuk Islam. Tak jadi ketua pun. Tangkap dia kata. Nampak tak? Maka Khalid pimpin tentera Islam. 40 tentera Islam 30,000 lebih ya, lawan dengan tentera kafir 100,000 lebih. Nampak tak? Rom lagi ya. Pakat bercamuk lari tentera Rom, tentera Islam tenang saja. Kemudian Khalid kata kita patah balik. Daripada lari kita patah balik ke Madinah. Selamat semua. Nampak tak? Ya. Mana datang semua ni? Allah yang pegang hati kita. Maka tu kita kena jaga hati kita. Hubungan dengan Tuhan tu kan mesti mengaku. Hubungan dengan Allah tu mesti kena intim, kuat. Sebab itu sembahyang tu kena jaga. Tuan-tuan, sembahyang itulah yang menentukan kejayaan naik turunnya umat Islam. Bukan pasal ekonomi. Jangan salah faham ya. Jangan salah faham ya. Itu bab lain. Maka tu kita kena faham di sini. Kita kena kukuhkan betul-betul bahawasanya yang kedua kita sebut sadran, qalban, fuad dan fuadan ni faham. Kalau orang mengaji, tuan-tuan nak mengaji sekarang ni kita tak faham. Pasal apa kita tak faham? Kerana bahagian fuad tadi ni tidak berfungsi. Mengaji tak faham. Nampak tak? Ya. Tapi kena mengaji lah. Kalau tak mengaji macam mana nak faham? Ya, al-amu bi ta'allum, ilmu mesti mengaji, mesti kita kena pelajari. Tapi yang tak bagi faham tu bukan tok guru, bukan kita, ya. Kami mengaji dengan yang maha hidup. Kata siapa? Abu Yazid Bastami, seorang wali Allah. Kami mengaji, kami menuntut ilmu daripada yang maha hidup. Kami tak menuntut ilmu daripada yang mati. Nampak tak? Makna kata walaupun kami berguru, tapi bukan guru kami yang memberi faham. Guru tu hanya menyampaikan perkara ilmu.
Yang nak masuk telinga pun kerja Allah, yang nak masuk ke lubuk jiwa pun kerja Allah, yang nak bagi faham pun kerja Allah. Betul tak? Maka tu minta kepada Allah, Rabbi zidni ilmah. Rabbi zidni ilmah. Ya Allah, tambahkan bagi aku ilmu. Macam Nabi Musa minta. Walaupun dia sudah fatamah, sudah bijak, dipimpin oleh wahyi. Nabi Musa dipimpin oleh wahyi, pun minta lagi kepada Allah, Rabbi zidni ilmah. Nabi Musa minta. Ya. Wasanya Rasul tak payah minta pun. Memang dia Rasul, dia fatanah, sifatnya fatanah, bijak. Dan mereka memang dipimpin langsung oleh Allah. Ya. Tapi Nabi Musa zahirkan lagi kelemahan manusia ni, dia kena minta kepada Allah. Maka dalam surah Toha Tuhan sebut, Rabbi zidni ilma, Rabbi ishrahli sadri. Nampak tak? Ya, Rabbi ishrah sadri, buka dada aku ni. Maksudnya dia buka, Tuhan dah buka dada dia Rasul. Ya. Nak zahirkan lagi satu perkara yang penting. Jadi fuad kita perlu. Kemudian yang keempat, syaghafan. Syaghafan, tempat tumbuhnya cinta. Kemudian sirran, luban, tempat wujudnya tauhid. Kemudian sirran, tempat wujudnya baqa. Apa dia baqa? Kekal dengan Allah, fana dengan alam. Dengan alam kita fana sampai masa kita mati. Betul tak? Dengan Allah kita hidup. Ya, hidup sampailah kita bertemu dengan Allah. Hidup apa? Hidup kita punya tauhid, hidup kita punya iman, hidup kita punya takwa kepada Allah. Tu hidup sampai kita jumpa Allah. Jumpa pula tiga. Jumpa yang pertama, pengampunan maghfirah. Jumpa yang kedua, jumpa ridha Allah. Jumpa yang ketiga, jumpa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Tiga dengan tiga. Demikian itu juga daripada sirran turun kepada ana, aku, ana di tempat terjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita nak tengok apa yang kita nak baca pagi ni sikit. Ya, muka surat 791 nombor 2 di atas. Muka surat 791 nombor 2 di atas. Mereka hamba Allah yang salih selalu bermohon kepada Allah agar Allah memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka dengan tajallinya. Jadi bila Allah masuk kegembiraan dalam hati kita, kita sembahyang rasa sedap. Nampak tak? Sembahyang seronok, jadi entertainment. Ibadat tu jadi entertainment kat kita. Tidak ada yang benda yang lebih kita entertain. Kita guna bahasa Inggeris ni lebih mantap lagi, cepat kan. Ada ketika tu, ada ketika tu lebih mantap lagi. Ya, nak guna bahasa Melayu ni tak pernah tepat. Ya, entertain. Ya, sebagai suatu apa? Entertain yang Melayu kata apa? Nak kata apa? Tak tahu. Ya, kita raikan dia. Boleh kan? Sebagai satu keraian begitu. Kita rai ibadat tu. Kita seronok. Nak tunggu waktu, masuk waktu ni dia punya seronok. Bila nak masuk waktu lagi lah. Tak sabar nak jumpa Tuhan. Sedap. Macam Nabi kata, ju'ilat qurratu aini fi salah. Dijadikan sejuk mata hati aku bila dalam sembahyang. Masuk sembahyang sejuk mata hati. Bila tak sembahyang tu rasa panas. Nampak tak? Kita ada nak sembahyang rasa panas. Allah, panas. Itu yang kena buat kipas banyak, kena buat aircon, kena kapet tinggi-tinggi tebal-tebal pasal tu. Masjid semua kena kapet tebal-tebal. Kipas kena banyak, aircon kena banyak, pasal itulah. Pasal nak ganti kesilapan yang tidak ada dalam diri kita, kena ada di luar. Betul tak? Ya. Dia macam makan apa? Macam kita cucuk insulin orang kerja manis. Dapur dia tak ada pakai dah. Dia pankreas dah rosak. Pankreas tempat bakar gula dalam bini kita rosak. Tak berfungsi. Nampak tak? Jadi dia kena substitute daripada luar. Substitute daripada luar ni kena pakai insulin daripada luar lah. Nampak tak? Cucuk insulin. Jadi insulin tu ganti. Tak apalah yang tu kerja manis. Kalau tak buat begitu mati lagi tak nak antaranya. Yang ni pun begitu juga. Nak ganti sedap dalam ni tak ada. Dalam ni tak sedap. Nak cari sedap di luar. Sedap di luar apa? Kapet kena terbaik. Sampai sembahyang tu imam pun kapet terbaik. Nampak tak? Tak betul ya tu. Masjid-masjid semua tuan-tuan pergi tengok. Kapet tempat imam sembahyang tu tebal-tebal. 3-4 sejadah di bubur. Nampak? Saya dia lempak buang tak pakai. Nampak tak? Lapis selai. Lapis selapis. Kita sepatutnya kita pijak tanah. Tanah tu ada earth. Dia kena pegang tapak tanah kita earth, tahu tak? Kita menghadap. Mazhab Hanafi, dai itu kena lantai. Mesti kena tanah.
Nampak tak? Tuan-tuan pergi masjid Kelin. Pergi masjid Kelin ya. Dia punya saf kapet dia pendek-pendek tau tak penuh. Ya, berdiri atas kapet, sujud atas marmar. Nampak tak? Itu baru betul Imam Ghazali kata dulu tu. Sujud tu bagian dai tu bagi kena rantai tu, bagi kena tanah, earth. Ini pinapik 3-4 kepin. Penin, nampak ya? Kita tak dapat dia punya aura, tak dapat dia punya kebesaran, kelebihan tu. Earth, bumi tu kita tak rasa Ya, itu paling penting. Kita kena ambil kira gitu. Tapi hari ini oleh kerana keadaan masyarakat kita sudah tidak lagi ada ilmu macam tu, kapet tebal-tebal. Mai kawan pada kata, "Encik, saya beli baru balik pada Mekah, tapi bagi Tok Imam." Mai pada seorang bagi, ngambil 5 kepin. Pasal 5 orang punya. Nampak tak? Nak bagi berkat pahala kat depa. Nak bagi pahala kat depa 5 orang, Tok Imam jadi tak khusyuk. Nampak tak ya? Pijak atas kapet macam sembahyang atas kaki. Nampak tak? Macam sembahyang atas kaki. Nak rebah jatuh. Saya tak boleh. Kalau 3-4 kapet, satu kapet tebal pun saya nak jatuh lah. Tak boleh kontrol kaki dah. Sebab kita pegang dengan jari. Kita berdiri tuan-tuan, kita bukan pegang tapak kaki tau. Kita pegang dengan jari kaki lah. Betul tak? Kalau tak ada jari kaki tak boleh berdiri sama, jatuh. Jadi kita berdiri sekarang ni kita pakai jari kaki. Kita bukan pakai tapak kaki cuma letak ya untuk diri. Yang kita duk pakai jari, kita duk pegang bumi itu dengan jari kita, betul tak? Sebab tu bila kita sujud, perut jari kena lantai. Bila sujud, perut jari mesti kena lantai. Pasal perut jari itulah yang kita pegang bumi bila kita berjalan, bila kita berdiri, betul tak? Sebagai tanda syukur kepada jari-jari ini, kita kena tekan perut-perut jari itu kepada lantai kita bila kita sujud. Nampak tak? Sebagai tanda syukur, inilah kesan yang Tuhan bagi nikmat kepada aku, jari-jari ini kita tekan. Tak. Yang tu saya kata banyak orang sembahyang tak betul tau. Pada sujud dia tergantung, jari-jari itu hanya pakai main letak. Nampak tak? Cuba jalan tak ada jari. Macam jalan tak ada jari ya. Boleh jalan tak? Tak boleh. Ini kita nak ambil kira tuan-tuan, satu perkara yang kita kena perbetul balik. Jadi pendeknya kita mengambil kira sebagai satu alasan, maka mereka hamba Allah selalu permohon kepada Allah agar masuk kegembiraan di hati mereka dengan tajalinya. Bila Allah tajalikan namanya, zatnya, sifatnya yang mulia tadi ini, Allah dan batin dan penghayatan, tajali dalam ala syuhud zat Allah, menyaksikan zat Allah yang tiada umpama dengan sesuatu, laisa kamitslihi syai'. Alhamdulillah kita mengenai sifat 20 banyak membantu kita. Bila kita sampai sifat yang keempat, laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu lil hawadisi, bersalahan Allah dengan segala yang baru, dengan segala makhluk, atau tajali hakikat sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Ta'ala tajalikan ya, berdasarkan kenyataan terjadi. Allah tajalikan nama dia, cahaya nama dia kepada bukit Jabal Tursina hancur. Sebab bukit tu tak ada hati. Dia tak? Kan Nabi Musa dalam Quran sebut, Nabi Musa nak berjumpa, nak tengok Allah, minta tengok. Allah kata lan tarani. Tapi kalau hang boleh tengok apa yang aku nak tajali kepada jabal, kepada bukit ni, hang boleh tengok aku. Nampak tak? Allah tajalikan cahaya, zat cahaya dia tajali kepada bukit Jabal Tursina tu, besar tu. Bila tajali, bukit tu hancur, pecah. Nampak tak? Pasal apa bukit tu pecah? Kerana bukit tu tak ada hati. Nampak tak? Tak ada tempat nak terima tajali Allah tu, dia hancur lah. Tapi bila Allah tajali dalam hati kita, sebab itu ada tempat yang Allah boleh salurkan cahaya, nur, nampak tak? Syuhud zatnya, maka kita akan terima. Jadi kita minta sekarang Tuhan tajalikan dalam cahaya dan lubuk jiwa kita ini yang kita sebut tadi ini. Maka tajali dan makna syuhud zat Allah tiada umpama dengan satu, atau tajali hakikat sifat-sifatnya berdasarkan kenyataan terjadi dan penglihatan lahiriah. Apakah sifat itu sifatnya timbul hilang ataukah panak? Apalagi kalau sampai sifat baqa illa baqa billah dan bi sifatih, yakni berkekalan penghayatan dengan Allah dan sifat-sifatnya. Apabila doa mereka menggambaran yang demikian, diperkenankan Allah, liarlah dunia ini pada mereka. Liar tu artinya dunia tak boleh kacau di barat. Liar dunia ni maknanya dunia tak boleh kacau kita dah. Kita sembahyang, kita menghadap Allah, kita tak nampak lagi dunia dah. Tak ada lagi dah. Dunia tidak ada reti apa pun, tak ada nilai. Ya. Yang kita nampak kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kerahmanan Allah, kerahiman Allah, kerahmatan Allah, ya, keunggulan zat Allah yang tidak sempurna sesuatu, ya, kemanisan iman kita, ya, keluhuran budi kita, ya, jernihnya mata hati kita, cerahnya akal budi kita, ya Allah, maka kita akan rasa tenang, batin mereka sudah tiada betah lagi
Kalau betah ni maknanya kita nasi. Nasi itu mentah. Kita panggil betah. Sebenarnya betah. Nasi betah. Bukan nasi betah. Nasi betah. Ya. Dah tak boleh nak makan lagi. Nanti betah memang tak sedap. Nak telan. Tak boleh. Macam tu juga ya. Maka sudah tiada betah lagi berjinak-jinak dengan berbagai macam gambaran dunia yang fana ini. Jadi dunia ni semua kita nampak dia sebagai satu yang tidak ada nilai. Itu artinya betah. Barulah ketika itu adanya kesatuan dan keterpaduan antara lahiriah mereka dengan batiniah. Akhirnya petunjuk Allah sedemikian rupa yang mereka sangat harapkan, sehingga benar-benar kelihatan bagi mereka dan pencipta-pencipta mereka jalan-jalan kebenaran yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para awliya sesudahnya. Itulah pedoman mereka dalam perjalanan mendekatkan batin dan penghayatan terhadap Allah dalam nilai-nilai ma'rifah yang terdapat dalam laut tauhid yang tiada habis-habisnya. Masya Allah, takat itulah ya, kita akan kupas saji lagi insya-Allah. Lanjutannya kita ambil pada suatu hari seorang wali Allah bernama Zunnun Al-Misri. Ini kita cerita kemudian. Sambung lanjutan dia daripada apa yang kita bercakap lah pada pagi ini insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapatlah penerangan yang lebih lanjut, lebih jauh tentang peranan jiwa dan hati kita insya-Allah ya. Saya harap begitulah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.